belum nak kahwin, siap telefon lagi. Ustaz, mahar Sayyidatina Fatimah berapa? Ui, cantiknya. Tanya kita pun nak terkejut. Oh, saya nak kena tengok balik ni, kan? Tak tahu pada hari perkahwinan, perang gedebuk-gedebak, perang teluk dan sebagainya. Last kali pelamin mai dekat 10,000. Jual beli kita, follow dak Nabi. Yang ni paling susah. Dan paling banyak orang silap faham pula. Orang ingat Nabi berniaga kira tak untung. Kita berniaga cara Nabi ya Ustaz. Apa maksud kamu berniaga cara Nabi? Tak ada untung, untung sikit-sikit ya. Siapa bagi kita Nabi berniaga lagu tu? Pak mentua, mak mentua main rumah. Meja makan duk ada elok-elok. Dia duduk dengan anak beranak makan di bawah. Bini dia muka masam macam. Kan? Pak mentua tanya, ni pasal apa hang ni buang tabiat? Meja makan duk ada yang pergi duduk bawah awak. Pasal apa? Apa nak jawab? Belum jadi lagi. Tapi dia duk imagine tu, duk bayang. Tak duduk lagi. Nampak tak? Ujian dia tu. Nak menghidupkan sunnah yang very simple sangat. Makan dia. Tuan-tuan, bila kita nak hijrah, tuan-tuan, bila kita nak bebaskan diri kita daripada diperangkap oleh pemikiran-pemikiran ni, sampai kita tak boleh nak buat keputusan dalam hidup ni nak jadi macam siapa. Kadang kita nak buat keputusan pun takut. Nak jadi macam siapa pun rasa, ish, tak boleh, saya tak boleh Ustaz, saya tak tahu macam mana nak buat, saya tak boleh. Nak follow siapa ni dalam hati ada impian, tapi nak buat tu punya takut apa orang kata. Satgi depa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu faradudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, himpunan hadis 40 hadis himpunan Imam Baihaqi dalam Kitabul Akhlaq. Baik tuan-tuan, sebelum tu sedikit muzakarah kita sebagai muqaddimah. Tuan-tuan, sempena dengan merdeka ni kita dengar kuliah merata-rata tempat. Merata-rata tempat dengan pelbagai tajuk, pelbagai sudut, pelbagai aspek diperbincangkan. Bincang tentang merdeka, bagaimana kita nak merdeka. Kita nak merdeka maksudnya kita nak membebaskan diri kita daripada dijajah.
Kalaulah kita melihat dari sudut individu, sekarang ni negara kita dah merdeka, tetapi dari segi individu, benarkah kita ni telah pun mencapai kemerdekaan? Kemerdekaan bebas daripada penjajah. Penjajah ni satu yang kita lihat dari segi zahir, menjajah negara dan sebagainya. Tapi satu bentuk lagi penjajahan yang kadang-kadang kita tak terlepas lagi, penjajahan dalam bentuk pemikiran kita. Apakah kita sekarang ni telah bebas daripada bentuk pemikiran penjajah, ataupun kita masih lagi berada dalam belenggu tersebut? Yang kedua, merdeka dari sudut rohani kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang merdeka? Orang yang merdeka dalam arti kata kita benar-benar mampu untuk membuat keputusan sendiri, ataupun kita masih lagi dijajah rohani kita ni, hati kita ni masih lagi dijajah oleh dua penjajah besar, penjajah luaran dan dalaman. Satu, nafsu kita. Yang kedua adalah syaitan yang berada di luar. Jika kita melihat dengan bentuk yang lebih luas, yang ketiga lagi, apakah kita ni masih dijajah dengan budaya masyarakat yang ada di luar sana? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kebebasan yang sebenar yang Allah Ta'ala nyatakan adalah apabila seseorang berjaya membebaskan diri dia daripada neraka Allah Ta'ala. Dia merdeka yang sebenar bila dia berjaya bebas daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allah menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Allah menjelaskan dalam ayat ini, barang siapa yang dibebaskan daripada an-nar, api neraka Allah Ta'ala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya kata Allah, dia ini orang yang dibebaskan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, dia ini faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Kemudian Allah beri sedikit peringatan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, jadilah kehidupan dunia ini melainkan mata', benda senda gurau, benda yang kita ambil nikmat daripadanya, bersedap-sedap, al-ghurur, yang menipu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tu kita perlu mendapatkan kemerdekaan yang sebenar ni, merdeka daripada neraka Allah Ta'ala. Merdeka daripada neraka Allah adalah kemerdekaan yang paling hakiki, yang sebenar. Andainya kita hidup di dunia ni dengan mencapai pelbagai bentuk kemerdekaan, tetapi kita dijajah di dalam neraka Allah Ta'ala, kitalah manusia yang paling rugi. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nak merdeka daripada neraka Allah, masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dia perlu ada lunas dia. Dia perlu ada beberapa perkara yang penting yang kita kena follow, kita kena ikut. Baik, dua perkara yang sangat simple, sangat mudah. Kita sebut nampak macam mudah lah, kan? Kita kena follow dua kalimah dalam kehidupan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Bahasa yang lain yang lebih mudah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah, ikut follow cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah, tinggalkan cara hidup selain daripada cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata, yang tu je Ustaz. Allah, simple ya. Bunyi dia macam simple, tapi perjuangan dia sangat panjang. Perjuangan dia sangat panjang. Pada hari ini kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah kita yang sebelum ni, kita bicara tentang perkara ni, nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi ni bunyi dia macam senang. Tetapi tuan-tuan, ujian yang kita akan hadapi ketika kita membuat keputusan untuk mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agak panjang, tak mudah. Musuh kita dua yang akan cuba memperdayakan habis-habisan. Syaitan yang ada di luar, nafsu ada di dalam. Yang ketiga yang selalu kita terperangkap adalah kebiasaan
masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dua benda ni banyak dah ulama bincang. Yang ketiga ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Budaya yang ada di sekeliling kita bukan tak bagus, tetapi bila kita nak membudayakan sunnah tu, kadang-kadang kita menghadapi ujian. Macam saya ceritalah hari tu, belum nak kahwin, siap telefon lagi. Ustaz, mahar Sayyidatina Fatimah berapa? Ui, cantiknya. Tanya kita pun nak terkejut. Oh, saya nak kena tengok balik ni, kan? Tak tahu pada hari perkahwinan, perang gedebuk-gedebak, perang teluk dan sebagainya, last kali pelamin mai dekat 10,000. Tanya tu soalan kan, mula tu nak bagi kahwin anak dia ikut mahar Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tapi habis pitang mana? Tu tak masuk karaoke sebelah lagi. Kan? Saya bukan nak buat, tapi itulah kan, kita ni memanglah bagusnya kita buat sederhana. Nabi dah bagi tahu sebaik-baik perkahwinan tu sederhana, sebaik-baik mahar itu aisaruha, yang tak membebankan. Memang tapi habis. Sagi orang kata apa? Kalau buat kenduri kahwin, buat simple-simple ni, sagi orang ingat apa? Kadang-kadang kerana mulut orang. Mulut kita kata nak ikut ridha Allah. Praktikal kita dalam kehidupan, kadang-kadang kita diperhambakan oleh mulut manusia. Sagi orang kata apa? Sagi orang ingat apa? Takkan kau kita nak buat macam ni. Kalau saya buat makan simple-simple, satgi mereka kata lain macam Ustaz. Mereka kata anak saya apa, kita pun susah. Belajar dalam kitab lain, yang dalam kitab lain, dua kitab lain. Bukan senang. Bunyi dia macam senang. Ikut sunnah Rasulullah. Kita boleh bincang panjang tajuk ni, tapi muhasabah yang kita nak kena buat, berapa banyak yang kita dah buat. Kita bicara tentang sunnah dalam ibadah. Banyak orang bicara pada hari ini sunnah tentang ibadah. Bagus. Kita masih belum lagi dalam perkara tu pun. Sunnah dalam ibadah kita exactly macam Nabi buat. Kita bicara sunnah dalam muasyarah, hidup bermasyarakat dengan cara Nabi. Macam mana tuan-tuan? Ini skop dia sangat besar. Hidup cara Nabi SAW. Hidup berjiran macam mana Nabi SAW hidup berjiran. Ada jiran Nabi wanita Yahudi yang hantar makanan ke rumah Rasulullah SAW. Kita tak payah Yahudi. Orang Islam silap hari bulan kita dimaki macam Yahudi tu ada jalan sebelah sah. Cara Nabi tak kita. Cara Nabi tak kita. Nabi sebut SAW, Jibril alaihi salam memberi pesanan kepada aku untuk menjaga hak jiran aku ni sampai aku takut. Bukan Nabi takut, Nabi nak cerita kebimbangan punya ketara dan dahsyatnya pesanan Jibril alaihi salam sampai aku takut mereka ni akan mewarisi harta peninggalan aku, warisan aku. Macam mana kita dengan jiran kita? Kadang orang kita bukan ceritalah dengan saya sekali lah satu company kan, sampai Palestin kita hantar makan, jiran sebelah kadang kita tak perasan, kata anak dia pergi sekolah pakai kasut koyak. Bukan di sinilah, tempat lain lah. Standard ustaz-ustaz dia kata macam tu kan. Tuan-tuan, kita tengok tak kadang-kadang kita tolong ramai orang, rupa-rupanya anak saudara kita dalam kesusahan, terlepas pandang. Muasyarah. Tuan-tuan, mewarisi harta bila jadi pak menakan ni bukan takat warisi harta ya, lepas tu bahagi, warisi tanggungjawab tu. Tapi banyak orang lupa. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, muasyarah, muamalat kita, jual beli kita, follow dak Nabi. Yang ni paling susah. Dan paling banyak orang silap faham pula. Orang ingat Nabi berniaga kira tak untung. Kita berniaga cara Nabi ya Ustaz. Apa maksud kamu berniaga cara Nabi?
Tak ada untung sikit-sikit ya. Siapa berkata Nabi meniaga lagu tu? Dalam perniagaan Nabi ada ihsan, tak ada penindasan, bukan tak ada keuntungan. Kalau tidak, Sayyidatuna Khadijah tak berkenan dengan Nabi SAW. Nabi smart dalam perniagaan. Sahabat Nabi mai Muhajirin sampai ke Mekah, golongan Muhajirin sampai daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, pasar Madinah yang dimonopoli Yahudi jatuh. Akhirnya dikuasai golongan Muhajirin. Smart dalam perniagaan, tapi mereka tak menindas, tak menipu. Yang tu orang silap faham kadang-kadang. Dia ingat kira kalau muamalat cara Nabi ni kira kata ada abah lah. Salah. Bagaimana kita nak tatbikkan sunnah dalam perniagaan, nak menghidupkan dalam muamalat kita. Konvensional bank Islam, ambil cara Islam ni baguslah Ustaz. Tapi saya rasa lah nampak serupa ya Ustaz. Tak tahulah mereka kat atas ni dia buat lagu mana. Nampak serupa tapi tak sama. Macam saya sebut hari itulah Kiai Khuzairan, seorang ulama besar di Indonesia sana. Pesantren dia mempunyai lebih pada 10,000 pelajar. Dia kata benda-benda macam ni kadang nampak serupa tapi tak sama. Macam satu orang yang bersama dengan isteri dia pada malam pertama, dengan satu orang yang berzina dengan satu orang perempuan pada hari yang pertama, kali yang pertama. Nampak macam sama. Satu haram, satu halal. Satu halal dapat pahala, satu haram masuk neraka. Ditangkap, ada hukuman disediakan. Jangan main-main. Dah insurans ya. Banyak lagi. Kita bicara tentang sunnah. Dalam ibadah kita prihatin tentang sunnah. Tapi dalam duit, wang ringgit dan sebagainya, bank dan sebagainya, punah wal bid'ah. Macam mana? Tatbiqus sunnah. Macam mana kita nak tatbiqkan benda ni? Macam mana kita nak praktikkan, hidupkan sunnah dalam muamalah? Ataupun kita masih lagi dijajah? Muamalah, muasyarah, akhlaqiyah. Akhlak kita ni, akhlak kita, akhlak Nabi dan akhlak kita. Ataupun kita terpengaruh dengan drama-drama. Kita punya trend kehidupan kadang-kadang terpengaruh dengan drama. Drama tu main macam tu sikit, dia pun tengok, oh kira hebat ah. Dia pun nak jadi lagu tu. Tanpa dia sedar. Tuan-tuan, satu benda yang kita lihat berkali-kali, dengar berkali-kali, kita lihat berkali-kali, kita dengar berkali-kali, kita tanpa menyedarinya benda tu, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Kita nanti tak sedar. Tengok, ada orang yang golongan yang teroris ni, dia memerhatikan video yang bentuk ganas. Ada budak kecil yang ditangkap. Dia bunuh beberapa belasan orang. Saya baca kisah tu hari itu dalam paper, dalam satu rencana hari itu. Belasan orang. Mana dia dapat, dia belajar ni? Dia tengok gambar daripada kecil, mula dengan kartun, daripada kartun dia naik satu step tengok drama-drama yang bentuk ganas, movie-movie yang ganas. Akhirnya tuan-tuan, kita bebas tak lah ni? Dalam hidup kita, kita rasa-rasa kita boleh buat keputusan tak? Aku nak hidup cara macam ni, aku nak makan cara macam ni. Satu orang, bukanlah sebab macam ni saja nak cerita. Satu orang, dulu saya masa buat kuliah adab dan sunnah, dia dengar Nabi tak pernah makan ala tawilah, duduk di atas. Dia teringin nak makan di bawah. Dia pun rasa teringin nak buat. Tapi lepas tu dia fikir, dia kata, Ustaz, saya teringin nak buat, tapi sayanglah set meja makan tu beli dekat 3,000 kat tu. Nak buat. Lepas tu dia kata, kalau saya duduk makan di bawah, sat lagi dek-beradik dia perlu tengok kata apa pula. Tadi kan senang, bunyi tadi ikut sunnah Nabi ada kejayaan. Tapi nak buat benda simple ni, nak makan ya. Banyak soalan. Pak mentua, mak mentua main rumah, meja makan duk ada elok-elok, dia duduk dengan anak beranak makan di bawah. Bini dia muka masam macam kan. Pak mentua tanya,
Ni pasal apa hang ni buang tabiat? Meja makan duk ada yang pergi duduk bawah awak. Pasal apa? Apa nak jawab? Belum jadi lagi. Tapi dia duk imagine tu, duk bayang. Tak duduk lagi. Nampak tak? Ujian dia tu. Nak menghidupkan sunnah yang very simple sangat. Makan dia. Nak duduk sekali. Makan secara berjemaah. Ui, macam-macam. Syaitan pun akan bawa dua jarum dia. Taswif, takhwif. Satu dia bagi takut dengan benda-benda tadi. Taswif. Last sekali kuliah punya semangat ni. Lepas tu syaitan dia kata, tak apalah, nantilah dulu. Kita buat pelan-pelan. Tahun depan pula Ma'al Hijrah, dengar lagi sekali. Kan? Kena buat. Lepas tu mai tentang apa musim, apa nama dia, apa Maulud Nabi pula, kena buat. Tu tahun depan pula. Tuan-tuan, bila kita nak hijrah? Tuan-tuan, bila kita nak bebaskan diri kita daripada diperangkap oleh pemikiran-pemikiran ni. Sampai kita tak boleh nak buat keputusan dalam hidup ni nak jadi macam siapa. Kadang kita nak buat keputusan pun takut. Nak jadi macam siapa pun rasa, ish, tak boleh, saya tak boleh Ustaz. Saya tak tahu macam mana nak buat. Saya tak boleh. Nak follow siapa ni dalam hati ada impian. Tapi nak buat tu punya takut. Apa orang kata. Satgi mereka kata. Last sekali tak habis. Tuan-tuan, kerana itulah kita nak memerdekakan diri kita daripada yang ketiga kita sebut ni. Kita kena buat keputusan. Kita kena buat keputusan dalam hidup ni. Kita nak ikut siapa. Jalan pintas untuk sampai kepada Allah tak ada. Jalan nak sampai kepada Allah kena ikut follow Nabi SAW. Semoga Allah memerdekakan kita daripada dijajah oleh pemikiran yang salah tadi yang kita sebut, daripada dijajah oleh kebiasaan-kebiasaan kebudayaan masyarakat yang bertentangan dengan sunnah. Allah memberi kekuatan dan keupayaan kepada kita untuk mencontohi Nabi SAW. Baik, kita masuk dengan hadis kita. Kita masuk dengan hadis yang kita bicarakan daripada isnad daripada Anas radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya daripada Adam. Baik, dalam hadis ni kita dah tengok pada hari itu, pada kuliah subuh hari itu, di antara tanda-tanda mahabbah, cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nabi sebut, tak beriman seorang kamu sehingga aku menjadi adalah yang paling dicintai dalam dunia ni, melebihi daripada anak dia, melebihi pada ayah dia, kedua ibu bapa dia, melebihi daripada segala manusia. Selagi dia tak sayang, cinta pada aku lebih daripada segala-galanya, maka selagi itulah dia tidak sempurna imannya, sabda Nabi SAW. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak bicarakan di antara contoh-contoh sahabat baginda Nabi SAW. Macam mana mereka ni benar-benar mencintai Nabi SAW. Kita pendakwa cinta, tapi banyak dalam macam kita sebut tadi, dakwa cinta tetapi tak ada bukti. Kadang-kadang kita benar-benar mencintai Nabi. Mulut kita kata kita mencintai Nabi, kehidupan kita mendustakan kita benar-benar mencintai Nabi. Kata seorang pensyair, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya tanda-tanda seseorang itu mencintai seseorang adalah muti', ketaatan. Dia taat dengan apa yang disukai oleh yang dia cinta tu. Dia follow kehidupan orang yang dia cintai itu. Itu bukti kata cinta. Sahabat baginda Nabi SAW sangat mencintai Nabi SAW. Dalam kehidupan mereka, sentiasa dalam setiap amalan mereka nak buat apa pun, mereka cuba nak follow baginda Nabi SAW. Oh, mereka ni sayang kat Nabi masa Nabi hidup. Lakut, lepas Nabi dah meninggal dunia, mungkin mereka pun dah lupa. Kan, baru-baru ni ada orang keluarkan kenyataan bahawa sahabat Nabi pun berubah lepas Nabi meninggal dunia. Kehidupan mereka pun berubah. Benarkah kenyataan tu? 100% tak benar. Kita boleh kata ada beberapa peratus perubahan berlaku selepas baginda Nabi wafat. Perbezaan antara sahabat baginda Nabi SAW dengan sebahagian sahabat yang lain adalah berdasarkan ijtihad antara mereka yang berbeza. Lalu berlaku pelbagai keadaan selepas zaman baginda Nabi SAW. Tetapi cinta mereka pada Nabi tak pernah berubah.
Cinta sahabat Nabi ni kepada Nabi tak pernah berubah. Mereka sentiasa ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Nabi sampailah ke akhir hayat mereka. Di antara tanda-tanda satu orang tu cinta kepada seseorang, peringatan, ingatan dia tentang seorang tu sentiasa kekal. Macam kita lah, satu orang tu isteri dia meninggal dunia. Kerana dia sayang sangat kepada isteri dia, sampai ke mati dia duduk ingat lagi pasal isteri dia. Itu tanda dia sayang kepada isteri dia. Kan? Baik. Yang kedua, kadang dia selalu sebut tentang isteri dia. Bila dia bercakap, sembang dengan orang, dia kata, Allah, minah kalau duk ada. Dia cakap dengan anak dia, mak hang kalau ada lah, time-time ni petang-petang ada lah kuih mai. Sampai anak dia berkata, Allah, tak habis kau ni. Kan? Abah cukup lah abah. Kan? Pasal apa? Pasal apa dia duk ulang-ulang tu? Kerana cinta. Ini di antara cinta, antara bukti cinta. Baik, kita tengok contoh-contoh kisah mahabbah cinta sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang wanita tua, dia bersyair menyatakan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Sayyidina Umar, lepas zaman Nabi, zaman Abu Bakar, habis zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Kita kenal Sayyidina Umar ni pada waktu malam dia akan keluar mengawal keadaan negara dia. Dia akan keluar ronda pada waktu malam nak tengok keadaan negara dia macam mana, mengawal pada waktu malam. Pada satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu keluar pada satu waktu malam. Kharaja Umar lailatan yahrusun nasa fara'a misbahan fi baitin wa idan ajuzun tanaffasha sufan wa taqul. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu malam dia pun keluar. Dia keluar duk ronda kawasan bandar dia tu. Yahrusun nas untuk mengawal keadaan manusia. Lepas tu dia tengok di satu rumah ada lampu duk menyala. Bukanlah lampu macam kita ni kan, pelita lah duk menyala pada waktu malam. Tu tengok-tengok satu orang perempuan tengah duk mengkait. Perempuan tua duk mengkait. Sambil-sambil dia mengkait, perempuan tua tu membaca satu syair, dia ulang-ulang. Dia mengulang beberapa rangkap syair. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun pergi dekat dengan rumah dia. Dekat dengan rumah dia, kata dinding rumah dia, dengar apa wanita tua ni duk menyanyi. Dia ingat apa dia ni duk menyanyi ni. Ha? Kalau kita dah tua duk menyanyi lagi, tengok. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berhati-hati dengar apa orang tua ni duk bersyair. Syair merupakan budaya masyarakat Arab. Baik, apa yang dia bersyair? Dia berkata, ala Muhammadin salatul abrar, salla alaihi at-tayyibun, salla alaihi at-tayyibun al-akhyar, wa qad kunta qawwaman bukan bil ashar, ya laita sya'ri wal manaya atwar, wa hal tajma'uni wa habibid dar. Dia berkata dalam syair dia, ala Muhammadin salatul abrar, ke atas Muhammad selawat abrar yang terbaik, ataupun selawat orang-orang daripada orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Shalla alaihi at-tayyibun at-tayyibun al-akhyar, telah berselawat ke atasnya, ke atas Muhammad at-tayyibun, oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang terpilih. Wa qad kunta qawwaman bukan bil ashar, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah orang yang banyak mendirikan malam dengan tangisan pada ketika waktu sahur. Ya laita sya'ri wal manaya atwar, wahai alangkah baiknya kematian itu berputar-putar, bergilir-gilir, tukar sikit, tukar antara kamu dan aku, tukar. Alangkah baiknya kalau kematian ini berputar-putar. Wa hal tajma'uni wa habibid dar, ya Allah, adakah engkau akan menghimpunkan aku dan kekasihku di dalam syurga? Orang perempuan tua ni, dia sedang merintih tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kerinduan dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dah berlalu, zaman Nabi dah habis, zaman Abu Bakar dah habis, masuk zaman Sayyidina Umar.
tapi mereka masih lagi ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang satu orang wanita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia mendengar tu'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kata wanita tu sedang sebut wa habibi dan kekasih aku ni, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa Umar yabki. Umar radhiyallahu anhu terduduk, lalu dia pun menangis, mengalirkan air mata. Teringat saja Nabi, fajalasa Umar, terduduk dia dan dia pun mengalirkan air mata. Ingat pada Nabi. Kita bukan tak ingat, kadang kena tunggu Maulidur Rasul. Malam tu selawat, menangis keluar dengan air hidung sekali. Basah baju. Ya Allah, melahirkan cinta, malam cinta Rasul dan mahabbah. Kadang lepas pada tu nak selawat 100 kali pun berkira. Tak dan. Satu hari 24,000 perkataan cakap. Tapi 100 kali nak selawat. Tak tahu saya ni, mas, bukan tak mau, tahulah kan, tak dan, sibuk. Sibuk apa tak tahu. Tapi kadang kita cinta, kita dakwah, kita cinta. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar dalam kehidupan sehariannya dapat dilihat bagaimana dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pada perkara yang remeh, perkara yang kita tak rasa macam besar pun, tapi nak cerita bukti di antara sahabat-sahabat, bukti bahawa sahabat-sahabat Nabi sentiasa ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Qadhi Iyad rahimahullah taala mendatangkan satu riwayat. Wa ruwiya anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu khadirat rijluhu faqila lahu udhkur ahabban nasi ilaik yazul anka fasaha ya Muhammadah fantasharat. Satu hari kaki dia ni menjadi kebah sakit kaki. Satu orang beritahu kat dia, sebut orang yang paling kamu cintai. Kebah kaki hang ni nanti hilang. Kaki dia sakit, dia rasa kebah keras macam ni. Lepas tu satu orang beritahu kat dia, sebut orang yang hang paling suka, paling cinta, paling sayang dalam dunia ni. Kebah kaki hang tu hilang. Ni dibuktikan dari segi saintifik atau tidak, tak tahulah kan. Jangan tanya pula lagi kan. Cuma cerita dalam riwayat ni tentang kisah cinta sahabat Nabi. Fasaha ya Muhammadah, maka dia pun spontan keluar, ya Muhammad, wahai Muhammad, spontan dia keluar daripada mulut dia. Maka lepas tu kaki dia kebah tu dah hilang. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda nak keluar spontan ni susah tuan-tuan. Kan, kalau fikir lama sikit dia boleh keluar. Kita sempat nak fikir nak keluar. Tapi kalau spontan ni kan, apa dalam hati dia terkeluar. Orang lapang kan, tanya ke dia spontan, suruh jawab 2 tambah 2 berapa? 4 biji macam ni ada kata. Tengah lapang kadang-kadang spontan terkeluar apa yang ada keadaan lagu tu kan, kadang spontan dia terkeluar kan. Ini cerita tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu, kita mungkin kata alah yang ni cerita kan masa duk hidup kan. Bilal radhiyallahu anhu, dia ni satu orang sahabat yang sangat mencintai Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu, bila baginda Nabi telah wafat, dia telah meninggalkan kota Madinah. Ya. Kita tahu kisah Bilal radhiyallahu anhu ni. Saya ingat hari itu kita sebut tentang cinta dia kepada Nabi. Dia minta kebenaran keluar hijrah. Pasal apa dia nak hijrah tinggalkan Madinah? Sebab pada ketika dia melaungkan azan, bila ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nanti toleh melihat Rasulullah. Jadi bila Nabi dah tak ada, dia tak boleh dah melaungkan azan, dan dia tak tertahan perasaan sakit kerana kerinduan tu. Maka Bilal radhiyallahu anhu minta kebenaran hijrah. Allah, masuk waktu dah. 37. Azan dulu kan macam mana? Macam mana? Azan dulu tak apa? Lagi 1-2 kisah ni bagi habis. Pendek kita ikut SOP.
Nak azan dulu kan, macam nak bagi habis sikit lagi. Ni tengah jalan ni, tengah highway, berhenti bahaya. Sembahyang tepi highway dia pun dia berkata bahaya dah. Sikit kita bagi habis ni. Baik. Jadi Bilal radhiyallahu anhu, dia pun berhijrah tinggalkan kota Mekah, kota Madinah. Dia menetap di Syam. Dalam Ustul Ghabah, Allamah Ibnu Katsir bawa datang kisah sekali dia mimpi Nabi SAW. Nabi tegur, Bilal dengan Nabi ni terlampau rapat. Jadi bila orang terlampau rapat kan, kita kadang berlebih kurang ya. Kita yang paling kita buat lebih kurang siapa dalam hidup ni? 2 orang. Banyaklah kadang kita tak pensal, tapi 2 orang. Satu, mak kita. Kan? Segala benda kita komplain, segala benda tanya. Soalan tanya kat bapak apa dah? Mak mana? Kat mak ni tanya macam-macam soalan. Kan? Yang tu tak kena, yang ni tak kena. Satu. Yang kedua, kalau kita orang lelaki lah, isteri kita. Kan? Dia macam-macam kementerian dalam rumah tu. Tengok. Kan? Sebab apa? Kadang isteri pun kurang faham. Sebab memang dalam hidup ni, orang yang paling kita rapat, kita tak ambil kisah. Kalau kita janji dengan satu orang kawan yang rapat, kadang kita tak tunai janji, kita tak rasa besar. Padahal benda tu memang tak kena salah, tapi kita tak rasa besar. Sebab kita ada harapan, kata dia tak ambil kisah benda ni. Kan? Tapi kalau orang tu kurang rapat dengan kita, kita tak tunai janji dengan dia, kita nanti minta maaf kadang 10 kali. Member kita yang ada sebelah, member daripada kecil, dia kata, hang ni manusia tak guna. Daripada kecil hang duk melanggar janji dengan aku, dengan orang lain hang minta maaf. Bukan. Kadang kenapa? Kerana terlampau rapat. Kadang dengan orang yang kita rapat ni, kita cakap terlalu mudah. Kan? Hang akulah kan. Macam-macam bahasa keluar. Kan? Dengan orang jauh ni, bahasa hormat, respect cakap kan. Kadang bahasa buku lagi keluar. Kan? Bukan maksud kita rapat dengan kawan tu, kita sayang pada kawan tu lebih. Tak, dengan orang yang kita rapat ni. Jadi Nabi dalam mimpi datang, dalam mimpi tegur Bilal. Apa ni Bilal? Tak datang pun jumpa aku. Macam ni ke khilaf perhubungan kita. Bilal radhiyallahu anhu esok pagi terjaga saja. Dia siapkan kenderaan dia. Ringkas cerita ni pendek cerita. Dia terus sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, maka bila sampai di Madinah, Hasan dan Husain minta dia azan, laungkan azan. Dia kata, aku tak boleh azan. Kalau aku azan, selalu aku akan toleh kepada wajah Nabi bila ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi dah tak ada. Dia pun minta tak boleh nak tolak cucu Nabi kan. Dia pun laungkan azan. Tuan-tuan, bila dia laungkan azan dalam kitab Ustul Ghabah, bila beliau laungkan azan saja, berkumandang azan saja di kota Madinah, orang-orang di rumah, wanita-wanita di rumah pun keluar daripada rumah. Orang-orang di kota Madinah ni rasa, Nabi hidup balik ke? Nabi hidup balik ke? Kerinduan mereka kepada Nabi SAW menangis satu Madinah. Mereka mengalirkan air mata tangisan kerinduan pada Nabi SAW. Sampai keluar daripada rumah, datang ke Masjid Nabawi, tanya, Nabi hidup balik ke? Kenapa? Rindu dengar suara muazzin Rasulullah SAW. Ini di antara tanda-tanda cinta kisah sahabat Nabi. Bilal radhiyallahu anhu dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bila dia nak meninggal dunia, maka isteri dia pun berkata, wah huzna, alangkah sedihnya, alangkah sedihnya keadaan suami aku macam ni. Tapi Bilal radhiyallahu anhu apa dia kata? Faqala wa tarabah ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa ashab wa hizbah. Bilal radhiyallahu anhu tanya, apa sebab hang sedih? Dia kata, tengok keadaan kamu. Dalam sebahagian riwayat dia panjang sikit. Bilal radhiyallahu anhu kata, alangkah gembiranya. Ni masa Bilal tuan-tuan, bukan masa duk makan ikan sak tercekik tulang, sakaratul maut, nak meninggal dunia. Walam mahtudira, ketika hampir nak meninggal dunia, agak-agak sakit macam mana nak meninggal dunia. Isteri dia tengok keadaan dia, kata sedihnya keadaan ni. Tapi dia kata apa? Gembiranya keadaan aku ni. Kenapa? Ghadan, esok, alfa ahibbah, esok akan aku bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Siapa dia? Muhammadan wa hizbah. Muhammadan, esok aku nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini cinta. Hidup dia penuh dengan cinta Nabi, dengan sunnah Nabi. Nak wafat pun, nak meninggalkan dunia pun, masih ingat Nabi SAW. Akhir satu kisah,
Khalid bin Ma'dan cerita, anak perempuan dia cerita, anak perempuan Khalid bin Ma'dan dia kata, ya Rasulullah, dia cerita, dia kata Khalid bin Ma'dan ni, makana Khalidun ya'wi ila firashihi illa huwa yazkuru min syauqihi ila Rasulillah. Seorang sahabat Nabi ni nama dia Khalid bin Ma'dan. Anak dia Abdah bintu Khalid kata, Khalid bin Ma'dan ni kerana dia punya sayang kat Nabi, setiap malam tak pernah dia tidur atas mana-mana hamparan, melainkan tiap-tiap malam dia nanti cerita tentang rindu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sehari dua hari, setiap malam cerita pasal Nabi, cerita pasal sahabat-sahabat Nabi, cerita pasal golongan Ansar, cerita pasal golongan Muhajirin, wa yusammihim, sampai dia nanti sebut satu-satu nama. Sekali dua kali tak apalah tuan-tuan, kalau tiap-tiap hari. Kadang kita dah tua-tua ni kan, kadang-kadang kan kita tak sedar. Kadang kita cerita benda yang sama ke anak kita, kisah tahun 1976 dulu. Kadang cerita benda yang sama, tapi anak-anak kadang-kadang mereka kurang sabar. Abah dah cakap ni dah 10 kali dia dah ingat. Padahal anak ni masa kecil dia sebut dekat 100 kali, bapak dia kata ya nak kan. Tapi dah tua sikit, bapak nak cerita susah nak dengar. Tak boleh nak dengar, boring, benda yang sama dia cerita. Iyalah, tip lama dia dah pusing benda yang sama lah. Sabarnya anak Khalid bin Ma'dan, Abdah nama dia. Dia kata tiap-tiap malam bapa aku nanti cerita tentang rindu dia kepada Nabi dan rindu kepada sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Wa yusammihim, sebut pula nama mereka tiap-tiap malam. Bahkan dia akan berkata, yaqul huwa asli, mereka ni adalah asal keturunan aku dan mereka inilah anak pinak aku. Dan dia akan berkata, aku sangat merindui kepada mereka, yahunnu qalbi, aku sangat merindui kepada mereka. Dan dia akan akhiri, yang ni kita tamatkan muzakarah kita, dia akan akhiri dengan doa setiap malam, fa'ajjil rabbi qabdi ilaika hatta yaghlibuhun naum. Setiap malam dia akan berdoa, ya Allah, aku dah tak tahan rindu kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, segerakanlah mengambil nyawa aku kepadamu ya Allah. Macam inilah dia nanti ulang-ulang setiap malam sehinggalah dia terlena. Tuan-tuan, apa yang kita dapat ceritakan hari ini, 4 kisah yang sempat kita ceritakan. Cerita seorang wanita tua yang zaman demi zaman telah berlalu, masih lagi ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, yang spontan berlaku sedikit kesusahan, bila sebut orang yang paling kamu cintai, spontan dia keluar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit nak meninggal dunia ni, dia tak ingat tentang sakit, tak komplain tentang apa pun. Dia dalam keadaan gembira kerana esok nak berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita seorang sahabat Nabi Khalid bin Ma'dan. Mungkin tak banyak antara kita pun yang pernah dengar nama sahabat ni kan, Khalid ibn Ma'dan. Di dalam keadaan dia setiap malam anak perempuan dia cerita tanpa miss, sebelum tidur dia akan sebut tentang kerinduan dia kepada Nabi, sebut nama sahabat-sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar, dan dia akan berdoa, ya Allah, rinduku kepada Nabi tak tertahan, cepatlah ya Allah ambil nyawaku supaya aku dapat bertemu dengan mereka. Yang kita nak persoalkan pada hari ini, macam mana rindu kita pada Nabi. Kita ingat tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang kita ni bermusim ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita hari itu Nabi ingat kita, setiap hari Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ingat kita. Di padang mahsyar Nabi tunggu kita. Kita buktikan cinta pada Nabi dengan tatbikkan sunnah dalam kehidupan kita, praktikkan sunnah daripada dalam kehidupan kita. Bila nak mula malam ni. Mula banyak mana? Mula sikit-sikit kita cuba mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mula amal, kita akan dapat mewarisi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Nabi. Bila nak mula malam ni. Tengok kitab Syama'il Muhammadiyah. Kenali macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba nak tiru Nabi dalam akhlak, muamalat, muasyarat, dalam segenap aspek dalam kehidupan kita. Semoga sedikit sebanyak muzakarah kita ni Allah beri keupayaan, kekuatan kepada saya dan kita sama-sama dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar.
ganjaran yang Allah sediakan dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallah, orang yang cinta Nabi, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa kamu sekalian. Nah, moga Allah Taala mengurniakan mahabbah Allah, cinta Allah pada kita, dan mengurniakan pengampunan dosa kepada kita. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Allahumma lakal hamd wa lakal syukr ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuq mahabbataka wa mahabbata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.